وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الشيخ المؤلف الشيخ عبد القادر ابن واغه رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Hendaklah saudara-saudaraku ketahui bahawasanya Tuhan kita tak tilik kepada elok bako dan keturunan dan elok rupa dan paras, hanya semata-mata tilik kepada hati-hati dan amal-amal baik jua. Ni di dalam lingkungan nasihat daripada tua kita lagi ni. Hendaklah saudara-saudaraku, saudara seagama lah di sini. Hendaklah saudara-saudaraku ketahui bahawasanya Tuhan kita tak tilik kepada elok bako. Bako ni panggil dan keturunan. Itu atas tafsir pada kata bako. Allah Ta'ala tak tilik kepada bako tu comel, bako tu molek, dia tak tilik keturunan asalnya. Dan juga dan elok rupa dan paras tak tilik juga kepada rupa parah. Ya kadang-kadang kita ni setengah-setengah kita duk buat bangga-bangga dengan dengan bako keturunan kita baik dak itu ke. Jadi manakala keturunan kita baik tu alhamdulillah lah tu comel. Kita daripada keturunan orang yang kelebihan, keturunan orang yang bagus-bagus, keturunan orang pangkat tinggi-tinggi tu alhamdulillah. Akan tetapi hak tak comanya hati kita duk bangga tu, duk perasa tu, hatta kita paling rendah kepada keturunan orang lain. Duk akak kata aku ni keturunan orang lebih, tilik kepada orang lain tu rendah. Keturunan aku ni orang yang kedebel saja, orang yang berpangkat tinggi saja. Jadi walaupun kita keturunan itu baik, tapi ingat Allah Ta'ala tu tidak tilik kepada keturunan. Tak tilik kepada bako. Dan juga Allah Ta'ala tak tilik kepada elok rupa dan parah. Rupa ni pun kita berbangga-bangga juga. Tak itu kan? Rupa comel. Sebab tu apa nama tu, galik kita manusia gak, kalau sah kita kata gak nak cari jodoh, hak pertama kali gak cari rupa dengan harta. Tak itu kan? Sedangkan Nabi tak ada tunjuk hak tu nak juga, rupa pun nak lah. Lagi pula harta pun nak, akan tetapi Nabi suruh utama ke agama. Fazfar bidini. Jadi dia suruh utama agama. Kebanyakan kita agak tilik tanya lagu mana, latar belakang dia, pangkat dia, tanya dia. Jadi makna Allah tak tilik kepada rupa dan parah, hanya yakni bahkan kenyak. Hanya dengan mana bahkan orang panggil idrak, nak kenyak. Hanya semata-mata tilik ada semula bukan makna bahkan di sini semula.
hanya semata-mata tilik, ni orang panggil bukan kata idrak itu dak ni. Hanya semata-mata tilik kepada hati-hati dan amal-amal baik jua. Ni tempat Allah Taala tilik ni. Allah Taala tilik kepada hati kita, kepada amal-amal baik yang kita amal baik, amal yang soleh. Nah, ini isyarat nulah kepada hadis Nabi SAW ada tersebut pada suatu hadis. Nabi katanya, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Tu ada setengah lafaz hadis gitu, banyak hadis macam-macam ni. Setengah lafaz marinya wala absyarikum ada juga. Setengah hadis dia katanya innallaha la yanzuru ila ajsamikum, bahawa Allah Taala tak tengok, tak tilik kepada tubuh badan kamu, wala ila suwarikum, dan wala ila suwarikum tidak tilik juga kepada rupa parah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dan tetapi Allah tu tiliklah ia kepada hati-hati kamu dan juga amalan-amalan kamu. Hanya di sini gimana hanya tetapi, bukan hanya idrak nu dak, hanya yakni tetapi. Awak itu dah. Dalam ibarat kita tu. Hanya semata-mata tilik, yakni tetapi semata-mata tilik kepada hati-hati dan amal-amal baik juga. Kalau gitu gak tak sepatut kita duk mengelakkan rupa, kita duk mengelakkan baka, kita duk membangga-bangga dengan baka keturunan, tetapi hati kita tu jahat. Tak sepatutnya lah. Nak sepatut juga kita kena rupa kita elak dah. Keturunan kita pun keturunan daripada orang yang baik-baik. Yang molek-molek saja, yang berpakat. Hati kita pun juga baik macam mana keturunan kita tu, semacam mana baka, semacam mana rupa kita tu. Tu baru comel. Sebab hati kita ni tempat Allah Taala tilik, tempat Allah Taala perhati di hati kita ni. Maka masalah hati tidak siapa pun yang boleh mengetahui malaikat dia seorang je. Supaya kita duduk ramai-ramai ni. Adakah kita tahu orang di tepi kita ni hati dia kaya apa dia? Bahkan dalam kita solat, kita sembahyang, tak siapa boleh dia tahu hati rancangan kita apa nama dalam hati kita. Tak tahu, kita je lah. Malaikat Allah Taala bagi kepada orang yang setengah-setengah orang, ada juga hak beritahu benda yang ada dalam hati orang. Sebagaimana adik bagi Imam Ghazali tu, dan juga Abu Hanifah sendiri dan sebagainya. Itulah dia. Kalau gitu, maka ini katanya, maka ini kita nak tak mana nah musyarah ilah dia tu. Maka ini mana? Maka ini kata Allah Ta'ala tu tak tilik kepada elok baka dan keturunan dan elok rupa dan parah, hanya semata-mata tilik kepada hati dan amal-amal tu. Ini satu kemujuran besar, kemujuran yang amat besar bagi kita yang huduh baka dan huduh rupa. Kemujuran besar ni bagi kita yang huduh baka dan huduh rupa, kerana hati dan amalan-amalan itu dapat dibaiki. Dia misal pada hak orang yang elok baka dia, yang elok keturunan dia, tak ada apa. Tapi di sini sebab orang panggil berapa? Nak ayat katanya, walaupun kita tu huduh rupa, walaupun baka keturunan kita tu tak baik, tapi hati-hati amalan kita baik, itu tu orang panggil kemujuran besar lah tu. Belalah baka keturunan kita tak baik, rupa kita huduh, tapi amalan kita dan juga hati kita tu boleh membaiki kan. Itu comel benar. Maka ini satu kemujuran yang amat besar bagi kita yang huduh baka, yang huduh rupa. Kerana hati dan amalan-amalan itu dapat dibaiki. Jadi kerana tu ilat pada kata kemujuran. Seolah-olah kata sebab apa boleh kata kemujuran yang amat besar? Kerana itu dia. Maka silakanlah saudara-saudaraku dan anak beranakku membaiki akan hati-hati dan amal-amal masing-masing beri jadi baik. Ya suruh, orang panggil sana panggil suruh gini, apa peralo. Suruh kita tu
pakak-pakak weh, pakak-pakak kita baiki hati, pakak-pakak baiki ke amalan kita. Amalan kita pun baiki bahagian zahir, hati kita pun baiki juga. Kerana apa? Kerana mati itu satu perkara yang Tuhan tak beritahu kepada siapa-siapa masanya masa mati tu. Nah tu masanya orang panggil maf'ul pada kata tak beritahu. Masanya yakni akan masanya masa mati. Waktu mati tu kita bila kita tak tahu. Masa mana kita tak tahu. Nah, lagi pula mesti saudaraku kena tahu bahawasanya orang-orang yang elok bakonya, elok keturunan dan rupanya elok juga, itu pun sekiranya jika jahat hatinya dan amalnya, maka akhirnya sehabis-habis bodoh, sehabis-habis huduh rupanya, akhir sehabis huduh. Apanya? Habila kata dia jahat amalan dia, hati jahat juga, walaupun dia rupa comel, keturunan comel, tapi akhir dia huduh. Sebab apa? Masuk neraka, kena duk bakar dalam api neraka. Tak ada faedah dengan rupa jangok, rupa comel, tak ada faedah dengan keturunan baik, tapi dia masuk neraka. Tak ada faedah. Dan kita yang huduh bakarnya dan rupanya pun asalkan baik hati dan amal, maka akhirnya di akhirat mesti elok rupa, ya, dan mukanya seperti bulan yang penuh pernama. Jadi luah kita baca gitu dah. Tak? Walaupun kita huduh rupa masa kita hidup atas dunia, orang panggil masalah bentukkan rupa ni bukan kekuasaan, bukan makdur kita. Hak ni hak Tuhan buat sedia kala dah. Maknanya Tuhan mentus dia kalau dah kata rupa kita nak tubik sekian. Kita kena redha lah tu. Tapi bila kata amalan kita ni baik, hati kita baik, bila kata kita mati esok, akhir esok, Tuhan akan ubah rupa kita. Boleh masuk syurga. Bagaimana maklum dah? Ahli syurga tu katanya rupa seperti Nabi Yusuf alaihi salam, kita orang lelaki-lelaki. Orang para puan pula dah bagaimana Siti Zulaikha rupa dia. Ya akan ubah balik. Dan mukanya muka orang yang hati baik tadi, walaupun rupa huduh tu, mukanya muka seorang tadi dah seperti bulan yang penuh purnama. Orang panggil comel lah, penuh purnama. Ya asalnya ya penuh penam, asalnya gitu. Saya tulis saya dia penuh penam, po nun alif mim, penam. Pak kita pergi baca penamo, penuh penamo. Supaya duk kata Tuhan tu lah, asalnya Tuhan, kita pergi baca Tuhan. Tak? Ya penuh penam ni penuh. Malam yang hari 14, malam 15 tu. Tak? 15 hari bulan penuh penam orang panggil. Bersinar bana. Kecek kat sini. Bersinar patu banarnya, banar tu taukid. Nak kata berseri sungguh. Bersinar bana. Allah tu taukid daripada bersinar cerah muka dia tu. Seperti bulan penuh purnama. Kita baca turut kita duk bawa lah. Bersinar bananya muka, bersinar bana. Bersinar sungguh hati. Nak kata sungguh-sungguh bersinar dia ada. Kalau begitu kalau begitu, yakni kalaulah rupa kita tu huduh, bakar huduh, asal kata baik hati dan amal baik itu, kalau begitu sehabis-habis bodoh orang-orang yang huduh bakarnya dan rupanya, dah huduh hatinya dan amalnya. Ni habis bodoh semua hati. Hati apa nama tu rupa huduh dah, hati pula jahat orang bagi. Lebih huduh lagi ni. Itulah dia. Kalau kita kata orang tu rupa baik, rupa comel, rupa jangok, kita kata hati huduh. Jangok tak ada dah segi. Tapi hati dia huduh tu tak molek jugalah. Orang ni huduh kedua-dua. Zahir pun huduh, belah dalam pun huduh. Tu sehabis-habis bodoh kata dia. Sehabis-habis bodoh. Maka janganlah saudara-saudaraku berasa cerdik yang pada hakikatnya dibilangkan bodohnya. Kita duk rasa cerdik dah tu. Kita duduk hari-hari ni tak ingat apa sekarang perkara hak kita akan pergi lepas kita mati esok, rasa cerdik dah kena tu.
Jangan diingat kata cidik, sebenarnya kita bodoh kata dia. Hai saudara-saudaraku, berapa ke harga mata pelahak yang Tuhan beri kepada kita? Mata pelahak di sini iaitu mata yang bersifat dengan sifat pelahak. Mata pelahak yakni mata yang bersifat dengan sifat pelahak yang Tuhan beri kepada kita, yang dapat kita dengan dia, yakni dengan sebab mata tadi itu melihat. Dengan sebab Allah Ta'ala bagi nikmat mata kepada kita, dapat kita lihat. Dan berapakah telinga yang bersepakai dengan pendengar, yang dapat kita mendengar, yang dapat kita dengar dia dengan pendengar tu, dengan telinga bersepakai dengan sifat pendengar tu. Mendengar tu jatuh huruf sikit, asalnya mendengar. Jadi ada tulisan ni mim dara, jadi medar, itulah tambah ngo satu. Dapat mendengar, ataupun nak tambah nun pun boleh. Tambah nun satu, tambah ngo satu. Tambah nun di antara mim dengan dal. Tambah ngo selepas daripada dal tu, mendengar. Dengar dia dengan sifat pendengar ni, ada di telinga kita tu, boleh kita dengar. Dan berapakah harga lidah yang bersepakai dengan pecakap, yang dapat kita dengar dia. Dengan lidah bersepakai dengan sifat pecakap tu, kecap benda, bukan pecakap dah, pekecap. Pekecap. Dan berapakah harga lidah yang bersepakai dengan pekecap, yang dapat kita dengar dia dengan lidah tadi, kecap benda yang bermacam-macam rasanya. Rasa benda tu ada masin, ada manis, ada pedas. Cuba kita tengok kekuasaan Allah Ta'ala. Di jasad kita, tubuh badan kita hak lain daripada lidah ni, tak boleh nak rasa manis, masin, pedas. Ada pun di lidah boleh rasa. Tengok, padahal badan kita juga, tubuh badan kita satu ya, tapi dengan kekuasaan Allah Ta'ala, di lidah ni Tuhan beri suku situ, Tuhan buat suku situ. Rasa pedas boleh, rasa masin kita reti, kita bahas rasa manis, rasa kelak, atau rasa masak dan sebagainya, rasa pahai di lidah lah. Itu satu nikmat, satu nikmat. Ini hidup raya apa dah ni? Dia nak bakit kita rasa kata kita ni semua anggota yang ada di diri kita ni Allah Ta'ala bagi ya. Supaya nak timbul kita berasa nak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak berasa terima kasih kepada Allah. Ke mana? Tak. Sebab banyak orang kita ni orang panggil lalai daripada Allah. Terlupa dengan Allah Ta'ala. Terlupa dengan Allah Ta'ala. Habis di situ. Atau dia kata berapa banyak tu. Dan bahagian mulut lidah lagi ni, dan mengedarkan makanan di dalam mulut. Boleh kita mengedat jadi pusingkan makanan dalam mulut kita tu. Ada lidah kita, kalau tidak ada lidah, contohnya kalau tidak ada lidah, kita buat makan ni, nak idat macam mana? Dan mengedarkan makanan di dalam mulut. Dimakianlah kamu kirakan budi Tuhan. Budi ni pemberian panggil. Kirakan budi yakni pemberian Tuhan. Maka adakah bagi kamu harta nak perubat sekiranya jika kamu buta dan tuli dan mati lidah hingga akhir? Jadi sekiranya gini, cuba kita fikir. Sekira kalau kita ni buta, kita ni tuli, itulah dia. Lidah kita ni kelu, ada kedak hubat nak hingga nak sembuh ke tuli kita? Tak ada. Dah itu kan. Hinganya buat alat-alat tu boleh lah. Mata buta boleh kedak tak boleh. Sebab tu bila kata kita kira macam ni, yang timbul perasaan kita ni Allahnya munculnya Allah Ta'ala bagi pada kita nikmat mata. Sebab nikmat anggota ni, anggota 7 yang kasar-kasar yang ada di tubuh badan kita ni, ini setengah daripada nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Wajib di atas kita kena terima kasih, kena syukur ke nikmat ni. Syukur Allah Ta'ala bagi kepada kita ni lidah, bagi kepada kita ni telinga dan mata, tak ada perut dan kemaluan, 2 kaki 2 tangan, tu nikmat anggota tu, nikmat yang besar-besar tu.
Macam mana kita cara syukur? Iaitu kita hantarkan gunaan anggota tadi ditempati padanya. Mata kita guna buat kerja hak benda yang disuruh, kita menjauh daripada benda yang dilarang. Contohnya mata kita tengok kepada Quran, tengok kepada benda yang baik dan sebagainya. Jangan kita tengok kepada benda yang jadi maksiat. Telinga kita begitu juga, kita dengar suara-suara yang menjadi kebajikan, kita menjauh daripada suara-suara kejahatan dan sebagainya. Dan dibagilah anggota-anggota lain lagi. Dia kata di sini tu, maka adakah bagi kamu harta nak perubahlah. Sekiranya jika kamu buta dan tuli dan mati lidah hingga akhir lagi lah. Kalau tangan tu jadi tak boleh nak bergerak, kaki tak boleh nak bergerak, ada kedak ubat untuk kita nak berubah. Dan adakah tetap hilang? Jamin kedak. Sekira kalau kita berubah, jamin kedak kita kata hilang. Dan adakah tetap hilang bila kamu berubah? Dia tanya, so kita jawab sendiri tu. Orang panggil istifham takriri, hamlul mukhatabi 'ala al-iqrar. Boleh kita jawab sendiri tu. Kalau sekiranya nak jawab ke, adakah bagi kamu harta nak berubat sekiranya jika kamu buta dan tuli dan mati lidah hingga akhir? Jawabnya tak ada harta nak berubat, tak ada lah nak bayar. Sekiranya kalau boleh ada harta nak berubat, ada kita orang kaya. Dan adakah tetap hilang bila kamu berubah? Tetap kedak, boleh kita cerak kedak, nyata kedak kata hilang, yakin kedak kata hilang? Jawabnya dak juga. Bila kata tak yakin, nak berubah pun tak yakin juga kata hilang. Nak cari harta pun tak ada. Kalau gitu juga maka maka sedarlah hai saudara-saudaraku, dan taubatlah. Baca taubat yang baca tubik. Dan taubatlah daripada segala kesalahan yang telah lepas. Ni ia suruh kita bertaubat kepada Allah Ta'ala kembali. Kesalahan kita ni ada 3 dah. Kesalahan kita ni 3. Allah panggil zulmun maghfur, zulmun ghairu maghfurin, patu zulmun la yatrakuhu Allah. Zalim yang diampun, panggil dosa yang Allah Ta'ala ampun, dijanjikan ampun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Tuhan janji. Dan Allah akan ampun akan barang yang lain daripada dimakan itu. Dosa hak lain daripada kufur tu Allah Ta'ala ampun. Sawase tu zulmun maghfur. Adapun zulmu ghairu maghfur, ini dosa kufur, dosa syirik dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ampun, malaikat dia sanggup memeluk ke Islam, mengucap memeluk ke Islam semula. Dah itu kan. Kalau orang jadi murtad gak, kena masuk Islam semula. Kalau kafir gak, kena memeluk ke mengucap masuk Islam, masuk agama Islam. Tu zulmun maghfur. Satu lagi zulmun la yatrakuhullah. Zalim, dosa yang Allah Ta'ala tak tinggal. Ni dosa yang sakut paut dengan anak Adam. Sebab tu dalam syarat kita ni nak bertaubat dengan Allah Ta'ala, kena dengan dosa yang bersakut dengan anak Adam ni setengah daripadanya. Rukun dia kita kena minta maaf. Istihlal, kita pernah mengupak kepada saudara kita, kita nak bertaubat tak dapat tidak, kita kena minta maaf, minta halal. Allah Ta'ala tak terima. Kalau Allah Ta'ala tak terima taubat kalau ampunnya tak maaf pada kita. Dalam mazhab kita ni. Baik. Sekiranya kalau dia tak maaf sungguh, kita bersungguh-sungguhlah kita ni bertaubat kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dia bagi kemaafan kepada kita ni. Itulah dia. Lalu tu kata dia, dan taubatlah daripada segala kesalahan yang telah lepas, dan rebuklah berbekal dan beramal dengan sebenar-benarnya. Dan habis itu suruh kita bekal beramal ni dengan sebenar-benar untuk kita nak cerdas dia selepas kita mati esok. Habis di situ. Kama dia kata dia. Dan perdu dan umi. Sini cakap kedak perdu. Pudu. Sana kalau luah kan panggil pudu. Macam pokok buluh, ya stupuk situ apa yang perdu buluh. Panggil sini tak? Panggil perdu. Tu jelas tu. Dan umi itu orang panggil nak atas tafsir pada kata perdu.
Dan perdu dan umi fikiran itu ialah akal. Ya, untuk kita nak buat memikir dia kena ada akal. Orang panggil akal ni alat bagi untuk kita nak memikir. Sebab tu kalau orang tidak ada akal, dia nak mikir tak boleh. Dia nak fikir tak boleh. Orang yang tidak ada akal. Oleh kerana akal ni alat orang panggil. Ialah akal yang Tuhan beri kepada kita dengan tidak kena beli. Nikmat besar ni. Akal Tuhan beri kepada kita tak ada kena beli. Tak ada kena beli. Kalau kita turut agak akal kita dengan alat-alat canggih, mana yang lebih berharga? Mana yang lebih berguna? Akal kita. Tapi kalau alat canggih macam telefon, macam komputer, mana semua sekali itu kena beli. Kena beli hak manusia dah itu kan. Hak manusia hak Tuhan hidayat suruh buat berjadi dah hak tu. Adapun akal ni tak ada harga kita nak beli. Apa mana tak ada harga? Makna kata tak boleh nak bayar hak tu. Nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Akal yang Tuhan beri kepada kita dengan tidak kena beli dan pisah. Tak ada kena pisah. Dipisah di sini orang panggil usaha. Kita tak ada kena ada usaha ni. Yang dengan akal lah dapat kita kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah ni, yakni kenalkan hukum-hukum sifat Allah. Kenalkan hukum-hukum sifat Allah. Bukan kenal diri zat Allah Ta'ala. Kerana zat Allah ni tak boleh kita nak fikir, tak gambar pada otak kita. Cumanya hukum-hukum sifat dia tu. Yang dengan dia lah, dengan akal tu dapat kita kenal Allah Ta'ala dengan fikiran yang jilah. Baca jilah. Kalau baca jilah dia tak faham. Cerah jilah. Cakap tak sini. Cerah jilah. Ya asal jilah ni maknanya cerak, nyata lah. Fikiran yang jilah, fikiran yang nyata. Dia mari daripada jalan yang jelu noh. Arab jalan yang jelu, jalwatan wa jilaan. Daripada kelima arah tu nyata. Fikiran yang nyata dengan sebab kita ada akal tu. Kemudian daripada sudah mengerti kita, selepas daripada kita retilah, dan beza kita akan hukum akal daripada hukum-hukum adat. Ni waktu baik dah. Lepas daripada kita boleh beza, Allah Ta'ala bagi akal kepada kita, lagi pula boleh kita beza lepas daripada tu. Sudah kita reti hukum akal ni, boleh kita beza hukum-hukum akal dengan hukum-hukum adat. Selama mana kita duk semabur jadi kesamaran di antara hukum akal dengan hukum adat ni, ulama katanya boleh diumpamakan kita ni seperti orang yang tidak berakal, bahkan gila kata dia. Sebab tu kita kena mahal pada masalah hukum akal, pandai beza mana hukum akal, mana hukum adat. Itu kan. Ya hukum adat ni hukum labuk biasa, kebiasaan yang berlaku tu. Kebiasaan berlaku tu panggil hukum adat. Itulah habis. Dan hendaklah saudara tahu bahawasanya sekalian guru-guru yang sebenar dan sekalian yang menasihat yang sebenar. Tengok ya kait kata guru yang sebenar, bermakna juga ada guru yang tak sebenar. Ada guru yang tak sebenar. Yang menasihat hak yang sebenar. Kerana ada juga orang yang beri nasihat tu hak tak sebenar kerana nak tujuan lain. Buku agama ni apa-apa saja kita kena baik hati. Kena baik hati. Orang yang ada siapa tahap jadi guru, baik hati dia. Kita yang tak tahu, kita duk belajar, baik kita orang yang belajar. Nak jadi bersih berlaku. Dah itu kan. Orang yang bagi nasihat untuk nak beri jalan kepada orang-orang yang tak tahu pun kena bersih juga hati, jangan bertujuan lain. Sebab tu dikait di sini bahawasanya sekalian guru-guru yang sebenar dan sekalian yang menasihat yang sebenarnya itu bukanlah semata-mata mereka mengajar dan menasihat itu supaya jadi mudah pakai, baca pakai.
Nah, supaya jadi mudah makan pakai juga. Hanya makan pakai itu dengan pemberian Tuhan kepada siapa-siapa yang ia kehendaki. Tu. Jangan kita duk faham kata guru yang sebenar. Orang yang memberi nasihat sebenar ni, dia nak mengajar, nak royak, apa nak mengajar agama kerana nak ke duit, nak ke pitih, bukan jadi sekar itu. Dia tak ada tergantung di situ. Tergantungnya dia dengan Allah Ta'ala ya. Di segi rezeki dia pegang betul-betul dengan Allah. Sahabat telah buku ilmu ni gak nah. Yang boleh kita nak belajar tu pun payah dah. Masa kita duduk dalam kejahilan, nak boleh kita belajar agama, nak boleh kita cari agama ni, ilmu agama, payah dah nak boleh mengajinya. Bahkan nak faham pula dah kata mengaji agama tu macam mana. Payah dah. Mana kalau Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita, kita nampak dah. Nampak kata tak boleh kita kena belajar. Kena jaga pula dah tujuan apa yang kita nak belajar. Sebab kita ingat hadis diriwayat oleh Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda kata, "Man talabal ilma li arba'atin dakhalan nar." Barang siapa menututi ilmu, cari ilmu, yakni ilmu agama, itlaq kepada idal kamil. Barang-barang siapa menututi akal ilmu kerana empat perkara. Nak empat perkara ni. Maknanya liyubahi bihil ulama. Nah. Kerana nak bermegah-megah dengan ulama. Dulu dia tak pandai, tapi tujuan dia tu mengaji untuk nak perebah ulama, nak bakar ulama, wal'iyadzu billah. Duk cari jalan niat dia. Dulu dia tak pandai, tengok ulama tu, tengok orang tok guru tu, dia nak mengaji, nak cari jalan untuk nak perebah, untuk nak buat bermegah-megah dengan ulama, wal'iyadzu billah. Itu karu. Tuhan jawab kata dakhalana. Au yumari bihi sufaha, ataupun untuk nak buat berbantah dengan orang-orang awam. Ngaji ulama untuk nak menyesak orang awam, untuk nak buat berbantah orang awam, wal'iyadzu billah. Belajar dah tapi niat yang tak baik. Au ya'khudhuhu au ya'khudha bihil amwal, ataupun menuntut ilmu kerana nak cari harta, wal'iyadzu billah. Gunakan ilmu agama untuk harta. Mengaji untuk nak cari harta. Kalau aku belajar, esok aku mengaji sekarang lah ni, aku boleh ilmu, esok aku boleh jadi ustaz, aku boleh duit gaji banyak, wal'iyadzu billah. Ini kita takut. Ni penyakit orang pandai, Penyakit orang pandai. Ilmu agama dia tak boleh buat, tak boleh bercampur dengan dunia langsung. Sebab rugi saja. Jangan kita faham kata tenaga-tenaga pengajar ni dia nak semata-mata pitih. Pengajar hak sebenar lah, sebagaimana dia sebut di sini. Pengajar hak tak sebenar tu belana. Tak itu kan? Penasihat hak tak sebenar tu belana juga. Tapi hak sebenar ni, orang panggil al-ulama yang ya'maluna bi ilmihi. Ulama yang beramal dengan ilmu dia, bersih hati dia, semata-mata wajah Allah ya. Kerana nak menututi jalannya Allah. Tak ada kerana lain. Ini payah. Jangan duk pakai kata, dia katanya semata-mata orang panggil nak boleh makan pakar. Kerana bila kata boleh mengajar, dia mau bagi pitih ke apa tu. Tu tempat punah tu. Au ya'khudha bihil amwal. Supaya mengambillah ia akal berapa nama? Akal harta. Dia kalau kita bertapai dengan pitih ni, buku ilmu dia rugi besar. Contoh. Misalnya katanya dalam satu kampung tu dia dahga benar-benar akan ilmu Allah. Dalam kampung tu kejahilan dia, tetapi kampung tu sesak, tak ada duit pitih. Sama dia bagi kita orang pandai ni, siapa-siapa dia nak ambil aku, bayar 10,000. Bayar 1,000, bayar 3,000. Terpaksa pihak kampung tempat dahga ilmu nak ambil tak boleh sebab tak ada pitih. Kekal dalam jahil, wal'iyadzu billah. Siapa dia tanggung? Ni bala sekalian. Sekarang lah ni, zaman-zaman sekarang.
Sebab tu dengan kita menuntut ilmu, kita letak hati baik. Paling-paling kurang kita cari ilmu untuk nak menghilangkan kejahilan kita. Sekiranya dalam kita belajar, Allah Ta'ala bagi ilmu, hidayat kepada kita, dapat ilmu kepada kita. Takdir Allah Ta'ala boleh kita rayak pada kesempatan dua kata, kita niat baik, aku rayak ni, aku ajar orang ni, tujuan aku nak boleh ganjaran bagi aku, boleh manfaat aku lepas aku mati esok. Itu ya. Sebab lepas kita mati esok semua amalan putus habis, malaikat ilmu ya. Wa ilmun yuntafa'u bihi. Tengok Nabi kata, orang yang menuntut ilmu kerana mengambil harta masuk neraka. Satu laginya, au yasrifu bihi wujuhan nas ilaihi, ataupun dia bertujuan menuntut ilmu ni au yasrifu bihi wujuhun nasi ilaihi, atau bertujuan ia belajar ilmu ni kerana yang nak orang tu tumpu kepada dia belaka, nak mari dengar dia belaka. Dia boleh orang lain tak sewi dengar, nak orang dengar yang mengajar seorang. Atau yasrifu bihi wujuhun nas, nak ke muka ni sebab tu nak guru yang sebenar, nak penasihat yang sebenar, yang tidak ada hati dia tu bercawang kepada lain, semata-mata nak agama Allah. Cuba kita tengok Rasulullah, adakah selama dia menyampaikan wahyu, dia minta pitih kepada sahabat, minta upah pada sahabat? Kita ni ambil ilmu yang Nabi bagi pada kita ni untuk nak menego. Wala'iyadzubillah. Ni kita takut. Kita takut buku ilmu, kita takut betul ni. Belajar ilmu agama, biar kita niat baik. Paling-paling kurang, hilang kejahilan kita. Jangan niat kata aku nak jadi ustaz, aku nak jadi guru, aku nak ngajar orang, makan duit gaji. Wala'iyadzubillah. Bahaya. Man talabal ilma li arba'atin dakhalan nar. Wala'iyadzubillah. Ini sebagai nasihat daripada dia. Dan hendaklah saudara tahu bahawasanya sekalian guru-guru yang sebenar dan sekalian yang menasihat yang sebenarnya itu tu bukanlah semata-mata mereka mengajar dan menasihat itu supaya jadi mudah pakai juga. Bukan nak mudah pakai, bukan mengajar tu untuk nak pitih dah. Hanya pakai itu dengan pemberian Tuhan kepada siapa-siapa yang ia kehendak. Hak Tuhan beri ke? Rezeki di tangan Allah Ta'ala, nak bagi pia pun tak ada hak tu. Apa duk gaduhnya? Nak bagi kepada siapa-siapa yang ia kehendaki. Tidak siapa boleh menahan bila ia kehendak. Tak ada siapa pun boleh nak menahan. Bila kata ia kehendak nak beri. Sehingga kepada seteru-seterunya sekalipun. Seteru kita boleh agak nak dia mati. Tak itu kan? Tapi Allah Ta'ala bagi rezeki dia. Tak siapa dia nak boleh. Sebab Tuhan ni Ar-Rahman, Tuhan ni murah. Tuhan ni murah. Itulah dia. Habis. Maka banyaklah kita terima kasih kepada budi, kepada pemberian Tuhan yang membezakan kita dengan binatang-binatang yang lain itu dengan pandai bergamuk. Pandai bergamuk. Kita duk kecek tak ada gamuk dah. Pandai bergamuk, pandai berkira. Dengan pandai bergamuk, pandai berkira dan berfikir, boleh kita fikir tu atas tafsir pada kata pandai bergamuk. Maka silakanlah kita belajar hukum-hukum akal dan juga hukum-hukum adat. Kita kena mengaji kita kena pandai beza hukum akal hak mana, wajib akal, mustahil akal, jaiz akal, wajib adat, mustahil adat, jaiz adat, kena pandai beza. Kita kata kita tanam pokoknya bila kata dia besar pada musim dia tubik buahnya. Mana tanah pokoknya mesti keluar buahnya. Orang panggil wajib apa tu? Wajib adat. Tanah pokoknya musim buah tubik buah timun. Buah bikai. Orang panggil mustahil adat. Tapi di sisi Allah Ta'ala harus akal. Kita pandai beza. Boleh beza situ. Maka banyaklah kita terima kasih tadi katanya. Lepas tu maka silakanlah kita belajar hukum-hukum akal dan juga hukum-hukum adat supaya jangan jadi semabuk kita antara keduanya, antara hukum-hukum akal dan hukum-hukum adat tu.
Maka jadilah i'tikad bila kata semabur, bila kata jadi kesamaran, maka jadilah i'tikad kita kepada orang yang bersangkut paut dengan Tuhan dan Rasul dan sebagainya itu. Sebagainya tu titik satu tu. Tambah titik dua util lagi. Dan sebagainya, nak itu dah, bukan sebagian dah, bukan gitu tu. Dan sebagainya itu kurang kejap. Bila kata kita duk semabur jadi kesamaran di antara hukum akal dan juga hukum adat ni. Nah, orang panggil apa nama tu, i'tikad kita bersangkut paut dengan Tuhan kita dan juga dengan Rasul ni dan sebagainya tu kurang kejap. Orang panggil tak kejap mana. Sebab duk semabur. Dan jika kejap sekalipun, takdir kalau kejap weh, maka dengan dakwa bibir mulut jua. Dia dakwa bibir mulut je kalau kejap. Maka dengan dakwa bibir mulut jua yang ialah hakikat seorang tadi tu. Seorang hak duk jadi kesamaran di antara hukum akal dan hukum adat tu, hakikatnya dinamakan taklid. Orang panggil taklid. Orang tu bersifat dengan sifat taklid, maka dikatakan muqallid, turut buta tuli, semata-mata turut. Semata-mata turut. Jika secukup-cukup lancar pada sebutan sekalipun, walaupun dia tu lacak, lacak hingga siapa dia tu ingat betul-betul. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah tu 20 kata dia. Bilang satu wujud, dua kidai, dia lancar pada mulut tapi tak reti apa satu dalam hati dia. Walaupun begitu sekalipun orang panggil taklid lagu tu. Tak kejap. Maka yang taklid pada aqaid itu besarlah ruginya. Orang yang turut semata-mata turut dalam bab aqaid ni besar rugi jika orang itu daripada ahli bagi berfikir. Orang panggil ahli lin nazar, ahlan lin nazar orang panggil. Dia tu bukan orang bodoh, dia tu orang cerdik, akal yang salim Tuhan bagi ke dia. Tapi duk turut orang juga. Orang ni orang panggil rugi besar. Dan sekalian ibadat yang iyo orang apa nama tadi? Orang yang taklid tu. Dan sekalian ibadat yang iyo yang taklid tu, kerja itu tidak diyakin akan sahnya. Nak sah macam mana bila akidah tidak sah? Bila pegangan kita tidak sah, nak sah macam mana amalan lain itu? Itulah dia. Hendaklah saudara-saudaraku sedarkan bahawasanya ilmu tauhid ini bukan sekali-kali ilmu yang seperti belajar Fatihah dan at-tahiyyat. Dan at-tahiyyat umpamanya apa makna? Yakni bukan ilmu yang bangsa belajar baca huruf dan hafaz pada lidah dan bibir mulut sebagaimana menyekakan begitu oleh yang bodoh-bodoh. Jadi pada masa Allah ilmu usuluddin ni jangan kita duk suka kata ilmu ni. Pada masalah ilmu ni jangan kita sengka katanya ilmu secara belajar secara hafal sebagaimana kita hafal belajar baca ayat-ayat sembahyang. Masa dulu kita nak belajar baca Fatihah, kita masuk tak payah guru, tak payah orang pandai, kita baca tak payah dia tarik Fatihah. Lancar mulut walaupun arti Fatihah kita tak pandai. Asal kata kita baca betul bukan semacam tu. Baca tahiyat bukan semacam tu. Lancar pada lidah, hafal tu ingat, bibir mulut tu lancar sebagaimana menyekakan begitu oleh yang bodoh-bodoh. Tengok. Kalau kita nak ambil perkataan bodoh-bodoh ni jadi pedih sikit. Nak katakan apa? Oleh yang bengau-bengau. Ini kecak dak bengau. Luar kampung tu. Kadang-kadang nak buat belajar. Menatai bengau ni. Tu kasar luar sana tu. Menatai bengau kalau sini gak menatai beruk. Sama tarah tu, setarah tu. Nak buat belajar kepada orang ni. Menatai bengau, menatai. Sini menatai beruk. Dah itu kan. Sana lagu tu. Kalau kita nak bunyi kasar, nak bunyi pedih sikit ni. Kata ya katanya sebagaimana menyekakan begitu oleh yang bengau-bengau. Bunyi sakit sikit. Ya lurah kan. Yang bodoh-bodoh yang mengambil pesaka daripada tok nenek yang jahil-jahil. Ambil hak tok nenek hak jahil-jahil. Hak tak belajar, duk belajar hafal mulut saja. Ya lacak semua hati orang dulu.
Dia hafal mulut dia tak reti apa satu, tapi dia lacak mulut dia. Satu wujud Allah ada, dua kidai Allah sendiri, lawannya royak habis. Dalil sikit, dalil boleh royak, dalil alam ini dan sebagainya. Dia boleh royak tapi tak faham dalil. Macam budak-budak dah hafal tu lah. Macam budak-budak dah hafal dah. Yang mengambil pesaka daripada tok-tok nenek yang jahil-jahil. Hanya ialah, yakni bahkan. Hanya ialah, yakni bahkan ialah, apa ialah? Ilmu tauhid. Hanya di sini dengan mana bahkan. Hanya yakni bahkan ialah ilmu tauhid ini yang ilmu yang menyuluh kita. Jadi seolah-olah ditasbih ke ilmu seperti lampu yang mencerahkan. Bila kata kita ada ilmu ini yang menyuluhkan kita dengan ilmu tauhid ini, dengan fikiran yang insaf, fikiran yang sederhana. Yang insaf ni pertengahan. Jangan selalu kita tolak, jangan selalu kita percaya. Bila kata kita yang insaf, kita berkira sendirilah. Itu ilmu tauhid. Supaya tertarik pengertian satu sifat. Tu nampak aku nama dua tu ada lepas daripada sifat tu. Sebenarnya lebih tu. Silap tomak lah. Satu sini ya. Pengertian satu sifat anak kita ya. Bukan kata satu sifat tidak. Tu buang sah. Supaya tertarik pengertian satu sifat hingga tertanam yakin di dalam hati kita masing-masing. Sehingga boleh kita tanam yakin dalam hati kita ni. Bila kata kita fikir, jadi kejaknya kita tanam ni, tak cabut dah. Tak longgar dah. Serta jaumnya seorang. Jaum dah ni, jaum dah. Tu jaum. Cakap dak jam sini. Kecek dak jam. Tak kecek dah. Nak kata rena Jauh sini mengaku. Mengaku. Jauh bedak ni, jauh mengaku lah. Serta jauh yakni mengakunya. Serta mengaku. Ya jauh ni rasa-rasanya ya hak Melayu belah tani ni ya ambil daripada kalimah siyeh. Yom bahasa siyeh. Yom. Tu dia. Mari Melayu jauh. Mengaku tu orang panggil iktiraf. Serta jauh mengaku, ni atas tafsir dia ni, dan terima oleh seorang. Tu tafsir bagi jauh dah tu, atas tafsir. Dan terimanya dan tasdiknya seorang pada mata-mata hati. Nak wijau pada mata-mata hati kita ni. Ni dalil kata mata kita ni ada 4 biji. Mata kita ni 2 biji mata zuhir, mata kepala, 2 biji lagi mata hati. Ada juga mata kita. Mata hati kita tu orang panggil basirah. Panggil basirah tu mata hati tu. Walaupun kadang-kadang mata kepala tak nampak, tapi suluh dengan mata hati ni nampak. Bagaimana perkara-perkara yang akan berlaku selepas kita mati esok kan? Dengan mata kepala kita tak nampak kata seksa dalam kubur, tapi hati kita nampak sampai ke sana. Tu dia. Kata dia lagi, dan jikalau tak pandai dan tak ingat nak sebut dengan mulut sekalipun, walaupun dia tak pandai, tak ingat nak sebut dengan mulut, tapi dia faham. Dia mau tanya kata, ada Allah Ta'ala ni sungguh ke tak? Dia kata sungguh. Tak ada dia tu, tak ada Allah Ta'ala. Tak terima kata Allah tu tak ada. Tak terima kalau kata Allah tu apa ni lemah. Tak terima. Mana dalil? Dalil kita ni makhluk ni. Makhluk kita ni, kita sendiri ni. Tapi hawa orang tanya kata manakah jalan? Mana jalan untuk nak kata kita ni dalil kata Allah Ta'ala ada? Tak pandai kata. Tak pandai nak cakap, nak royak, tapi reti. Itu orang ni kita pandai dah sekadar kaedah orang panggil dalil ijmali. Lepas fardu ain dah tu. Hak nak wisapa situ tu, ngaji ilmu fardu ain, ngaji ilmu usuluddin, wisapa situ tak apa dah. Hak kata dalil boleh kita royak, katanya jikalau Tuhan sekian macam ni pula jadi, itu hak tafsili, itu fardul kifayah. Tu. Hak fardu ain sekadar ni, sekadar ijmali. Walaupun tak pandai, tak ingat nak sebut mula. Wujud tu nombor berapa? Tak pandai. Sifat kidal tu duk nombor berapa?
Sifat apa ni? Aku derak tu nama berapa tak pandai nak cerita. Tapi reti faham. Tak ada masalah ni. Lepas tu dan jikalau tak pandai dan tak ingat nak sebut dengan lidah dengan mulut sekalipun, maka sia-sialah orang-orang yang berharap kepada semata-mata ingat dan lancar pada bibir mulut juga, dengan tak tahu maksud, tak tahu tujuan, tak tahu maksud dan tujuan perkataan yang ia hafal itu. Ia duk hafal saja. Hafal Fatihah tak apalah, ingat lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Tapi makna tak tahu kadang-kadang. Supaya orang dah hafal Quran sebuah. Kita orang Melayu ni hafal sebuah tahfiz tu, budak-budak kanak-kanak duk baca tahfiz sebuah Quran, hafal 3 tahun. Allah Taala bagi kepintaran dia, otak dia tu boleh hafal sebuah Quran 30 juzuk ingat dalam dada. Tapi adakah pengertian ada dalam isi Al-Quran, adakah dia tahu? Tidak. Quran tak apa, tapi bab hukum ilmu usuluddin sifat 20 ni tak boleh. Ingat mulut saja, tak reti sampai ke dalam hati, tak tahu apa yang kita hafal. Sebab tu kalau kita duduk situ tu orang panggil tak boleh lagi. Kena naik taraf kita pandai dalam hati kita ni. Dan jika dipujikan dia sekalipun, orang puji nak dia kata Allah ni ingat weh dia ni, mokcik ni jadi hafalan dia ni, tapi tak reti pasal tu. Dan janganlah sekali-kali kaumku mendengar dan menurut dan percaya kepada perkataan yang terbaik daripada orang-orang yang bodoh, yang menyeka mereka itu orang-orang bodoh, yang menyeka mereka itu orang-orang yang bodoh tu dengan tak faedah dan tak hajatkan kepada membanyakkan ilmu usuluddin. Ya ada setengah-setengah orang kita ni kata mengaji ilmu usuluddin tak faedah. Apa duk mengaji kalau begitu je, kalau begini tak faedah ada. Tu orang bodoh-bodoh dia kata. Jangan kita dengar tu. Dengan sebab kita tak belajar tu jadi subhat tu. Sebab kita jauh daripada ilmu ni jadi subhat pegangan kita tu. Ni nak selamat macam mana akhirat esok dia tak dari segi pegangan tu jadi subhat lagi. Sebab tu jangan kita duk percaya tu. Maka umpama ini perkataan asal perkataan ini terbaik daripada yang deki-deki yang nak suka mengajakkan itu huruf ta tu sebenar huruf nun. Baik kira yang suka mengajakkan orang-orang awam, orang-orang biasa kepada kebebasan dunia yang ia dunia tu ialah terlebih busuk daripada bangkai-bangkai. Nak bebas dunia ya. Nak dapat kesenangan dunia ya. Padahal dunia ni orang panggil busuk. Bab ada datang daripada hadis kan. Kata setengahnya perkataan Sayyidina Ali, dia kata ad-dunya jifatun qadirah. Dunia itu bangkai yang busuk. Tu dunia. Sebab kalau kita tilik asal dunia yang baik daripada mana? Mustaqim minad dunu, ada setengah. Ada setengah kata mari danaah baik situ. Hak mari dunuk tu ad-dunuk makna al-qur hampir. Mana dunia ni hampir binasa. Dunia ni dekat dengan binasa. Kalau mari pada situ. Kalau mustaqim minad danaah orang panggil hino. Dunia sendiri ni hino. Jadi dia ni duk hajak nak utuk nak dapat kebebasan dunia. Dan dengan kebebasan. Jadi dan di sini ni jatuh dengan. Kita tambah sikit dengan di antara tu. Dan dengan kebebasan itulah juga terlupak-lupak. Baca terlupak-lupak sini. Dia baca terlupuk-lupuk. Dan dengan kebebasan itulah juga terlopak-lopak dan tercengang-cengang. Orang panggil berapa ni? Ni kinayah daripada tak ada arwah nak jadi. Bebas telajak tadi ni terlopak-lopak. Barangkali lopak sungguh. Bila kata kita rasa mujur serenak betul-betul kan, sengak telajak ni kita lopak juga, tak ada nak jadi. Macam kita tengok pemain bola tak? Bila kata ya wasuk go tu gok, yo nyelopak lah, tak ada nak jadi. Kadang-kadang setengah-setengahnya berbogai apa ada mujur telajak panggil. Tu terlopak-lopak. Panggil kinayah daripada suka sangat di sini ni. Dan tercengang-cengang kelakuan orang tadi. Maka takutlah akhirnya bahawa besar terkejut kerana tidak betul iktikad mereka itu. Tak betul. Iktikad mereka itu iktikad orang tadi. Orang yang bodoh-bodoh yang menyuka mereka itu dengan tak faedah dan tak hajat kepada membanyak ilmu usuluddin itu.
ataupun sepanjang-panjang masa di dalam taklid yang dikhilafkan pada sahnya sah taklid tu, padahal comel lote rupa kecek tak sini comel lote rupa comel panggil lote selagi cakap sini tak comel lote sana tambah pula selagi pinek kokon maksud dia comel lote pinek kokon nah comel semua ti lah comel semua ti tu ya taukid saja tu comel patul lote nak taukid tu pinek kokon apa taukid juga supaya kita ginilah bau busuk busuk kadang busuk saja tapi nak kuat busuk bangar bangar tu taukid yalah dah tu dah padahal dia ni comel lote pinek kokon rupa mereka itu rupa mereka itu comel yang tak disengka-sengka oleh yang bodoh-bodoh dengan keburukan pihak dalil bagi mereka itu. Dalil tu buruk, tak reti apa satu. Ilmu akidah tak reti apa satu, jahil tapi rupa comel. Wala iyad billah. Sebab tu dengan nasihat daripada dia ni, kita mikirkanlah. Kita buat muhasabah diri kita. Nah, adakah aku sekarang duduk ni kewajipan di segi ilmu yang Allah Ta'ala perintah kepada kita belajar ilmu usul ini lepas ke tidak? Sekadar fardu ain jadi? Kadar tu dulu. Cukup sikit situ dulu. Ilmu akidah 50 aqaid. Adakah sudah kita berhadah? Adakah lepas dah kita ni? Selama mana kita tak lepas, selama tu hidup kita dalam berdosa kalau kita tak belajar. Sebab tu we gemar, we berasa suka kita nak belajar, utamanya nak hilang kejahilan kita. Kejahilan kita ni. Itulah dia nah. Habis itulah nasihat daripada dia. Ni insya-Allah kita kesambung semula pula. Cukuplah dulu. Kama dia kata dianya, hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu tahu bahawasanya wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah 'alaina futuh al-'arifin bi hikmatik mansur 'alaina rahmatan wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina Muhammad. Salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Itu barang siapa tidak ada kitab tu belilah, kita tak ada kitab. Betul ada pamphlet, rasa orang ada pamphlet. Ada orang ni, ada pamphlet apa ndak. Ya apa.